Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Awani Pagi. Pagi ini kami nak bawakan sedikit perkembangan kes SRC International di mana hari ini bermulanya proses rayuan terakhir Datuk Seri Najib Tun Razak didengar di Mahkamah Persekutuan. Dan kalau kita saksikan, ini merupakan proses terakhir beliau di mana ketika ini kita akan nak bersama dengan wartawan kami di lokasi. Firdaus Azim berada di Istana Kehakiman di Putrajaya. Teruskan dengan laporan Firdaus. Okey, baik, terima kasih Hakim dan juga Hafizi. Sebelum seperti yang Hafizi dan Hakim maklumkan, saya bersiaran secara langsung di hadapan Istana Kehakiman untuk mengikuti secara rapat proses rayuan terakhir bahawa ini adalah di peringkat Mahkamah Persekutuan. Tetapi sebelum itu mungkin saya boleh kongsikan bahawa sebelum prosiding untuk rayuan itu bermula, akan ada satu lagi prosiding untuk pasukan pembelaan memasukkan bukti baharu, dan ini sekiranya Hakim menerima itu maka boleh meneruskan dahulu. Tetapi sekiranya proses ataupun rayuan untuk memasukkan bahan bukti yang baru ini berkenaan SRC International ini tidak diterima, maka prosiding rayuan itu akan berlangsung seperti biasa. Dan mungkin saya boleh recap kembali, iaitu pada 28 Julai tahun 2020 di mana Hakim Datuk Muhammad Nazan Muhammad Ghazali, iaitu Hakim Mahkamah Tinggi yang kini beliau merupakan Hakim Mahkamah Rayuan, pada ketika itu telah menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun kepada Najib bagi setiap 3 pertuduhan pecah amanah jenayah dan setiap 3 pertuduhan pengubahan wang haram, dan hukuman penjara 12 tahun serta denda RM210 juta atas tuduhan menyalahguna kedudukan. Bagaimanapun Datuk Seri Najib hanya perlu menjalani hukuman penjara 12 tahun kerana Hakim telah mengarahkan ke semua hukuman berjalan dengan serentak yang kini, dan juga ketika itu pasukan pembelaan, kalau kita masih boleh ingat, telah berjaya mendapatkan perintah untuk berjaya memohon untuk menangguhkan dahulu semua hukuman sehingga selesai rayuan di semua peringkat, dan hari ini bermulanya hari yang terakhir ataupun perayuan terakhir. Dan ketika ini juga Datuk Seri Najib kini berada di bawah ikat jamin sebanyak RM2 juta dengan 2 penjamin sementara menunggu rayuan. Dan kita menjangkakan bahawa pendakwaan ataupun ketua yang mewakili pasukan pendakwaan masih lagi Datuk B. Sitambaram yang telah dilantik secara ad hoc, dan peguam manakala Datuk Seri Najib akan diwakili kali ini oleh Hisham Tepotek serta Liu dan Ruben, yang mana mereka ini telah menggantikan pasukan pembelaan dahulunya untuk kes SRC International yang diketuai oleh Tan Sri Muhammad Syafiq. Dan kalau boleh, sebelum kita mengikuti rayuan ini, saya nak describe dahulu keadaan di hadapan Istana Kehakiman ini. Apa yang kita boleh perhatikan, apa yang saya boleh kongsikan dengan penonton Astro Awani ialah terdapatnya security ataupun sekatan ataupun kawalan keselamatan yang sedikit ketat, dan juga kalau di depan ini rupanya tengah ada pembinaan, maka di kawasan ini telah ditutup dengan pagar besi dan sebagainya. Dan untuk media masuk pula bukan mudah kerana perlu mendaftar lebih awal. Sekiranya tidak ada nama di dalam senarai itu, maka tidak boleh masuk. Dan bagi mereka yang cuba memasuki ataupun media yang tidak ada namanya, tidak tersenarai, maka mereka boleh melakukan rayuan dan sebagainya. Dan ketika ini juga kita masih menunggu. Okey, kalau boleh saya juga nak minta jam ataupun kamera jurugambar saya untuk melihat keadaan sekeliling. Kalau boleh kita nak pan sedikit. Inilah kawasan ini tidak seperti kalau kita boleh recap dahulu ketika keputusan Mahkamah Rayuan pada hujung tahun lepas, di mana ketika itu dipenuhi dengan penyokong Datuk Seri Najib. Ketika ini keadaan di hadapan Istana Kehakiman agak terkawal. Hanya ada pasukan keselamatan yang terdiri daripada polis di Istana Kehakiman serta petugas media baik di dalam dan juga di luar negara. Kesemuanya tertumpu di sini hari ini kerana ini juga dikira sebagai satu liputan yang agak besar kerana ia juga tercatat dalam sejarah. Jadi buat masa ini kita masih menunggu. Datuk Seri Najib kebiasaannya akan memasuki kawasan Istana Kehakiman ini di pintu belakang. Jadi kita akan cuba dapatkan visual itu sementara menunggu. Kita menjangkakan bahawa proses ataupun pertamanya itu memasukkan bahan bukti itu akan bermula pada pukul 9 pagi, dan kita difahamkan berkemungkinan besar ia akan didengarkan di hadapan panel 5 hakim. Bagaimanapun kita masih belum mendapat senarai ke 5 hakim ataupun panel hakim itu, tetapi juga kita difahamkan berkemungkinan besar ia akan diketuai ataupun dipengerusikan oleh Ketua Hakim Negara sendiri, Tun Tengku Maimun Tuan Mat. Apa-apa pun kita akan cuba dapatkan kepastian dan akan saya kongsikan dari semasa ke semasa. Anda boleh mengikuti laporan saya di astroawani.com serta 501 Awani. Jadi masa ini Hakim dan Hafizi,
Itu saja yang saya boleh kongsikan di saat ini. Okey, baik. Terima kasih Firdaus Azil, dan pastinya Firdaus Azil juga akan mengemas kini di laman Twitter rasmi beliau dan juga di @501 Astro Awani.